Yang sahih di berita RPM. RPM terus unggul. Berita perdana edisi Isnin 3 Mei 2021. Saya Fadil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Pemberian vaksin AstraZeneca secara sukarela diperluas ke negeri lain. Larangan rentas negeri kekal sehingga pertengahan bulan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semua penerbangan Malaysia Airlines dari India yang menjadi tular di media sosial sebenarnya ialah penerbangan kargo. Mengesahkan perkara itu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menegaskan semua penerbangan penumpang keluar dan masuk dari India adalah dilarang. Dalam satu kenyataan media, beliau menjelaskan ini selari dengan arahan kerajaan selepas mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN berkuat kuasa 28 April lalu. Justru hanya penerbangan kargo yang dibenarkan pada masa ini. Penerbangan pesawat penumpang hanya digunakan untuk membawa muatan termasuk barangan farmasi, ubat-ubatan, telefon bimbit, komponen elektrik dan bungkusan kurier. Susulan itu, Malaysia Airlines berhad membuat laporan polis terhadap dua individu yang mendakwa syarikat itu membawa masuk penumpang dari India. Dua individu itu didapati memuat naik dakwaan tersebut di media sosial. Syarikat Penerbangan Nasional itu menegaskan dakwaan itu bukan sahaja menjejaskan reputasi, malah menjadi ancaman terhadap kredibiliti negara dalam mengekang penularan COVID-19. Jelas Malaysia Airlines, semua penerbangan penumpang keluar masuk ke India telah dibatalkan sejak larangan sementara kemasukan warga negara India ke Malaysia pada 28 April lalu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan, 40% warga emas telah menerima dos vaksin masing-masing dalam fasa 2 program sejak digerakkan pada 19 April lalu. Ia menjadikan jumlah penerima vaksin terkini ialah seramai 203,871 penerima. Semua negeri telah pun memulakan vaksinasi terhadap warga emas dan dia ikut umur. Kita mula dengan warga emas yang lebih tua dan sekarang ini dia mula turun. Ya. Jadi sebagai contoh, di negeri Selangor saya difahamkan dah masuk usia 70-an, mula 90-an, 80-an, sekarang ini dah mula pada 70-an. It's going well, progressing well. Semua warga emas tersebut menerima vaksin di 60 pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Khairi berkata demikian pada sidang media mingguan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 di Putrajaya. Sementara itu, Khairi turut menafikan kononnya program pemberian vaksin berjalan perlahan. Dedah beliau, 75% daripada dos vaksin yang diterima Malaysia telah diberi kepada penerima melibatkan 1.5 juta orang. We're going to push it up all the way to 80% ya, selepas raya nanti sebab sekarang ini berlaku kekangan disebabkan kes-kes COVID yang meningkat, kekangan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi kita sebagai contoh untuk AstraZeneca, ya, untuk pusat pemberian vaksin AstraZeneca, kita dah bawa masuk klinik-klinik swasta untuk mengendalikan PPV AstraZeneca, ya, di bawah Protect Health, anak syarikat Kementerian Kesihatan Malaysia telah melantik kualitas BP Healthcare, UNI, QMed dan City Health Group sebagai GP yang akan mengendalikan PPV AstraZeneca. Jadi sekarang ini kita ramp up tenaga kerja, bukan hanya staf KKM tetapi juga sektor swasta, GP swasta yang akan terlibat.
Pemberian vaksin AstraZeneca secara sukarela yang dibuka semalam akan diperluas ke seluruh negara. Ini kerana ia mendapat respons memberangsangkan dengan permohonan semua 268,800 dos vaksin terbabit penuh dalam tempoh 3 jam. Menurut Khairi, perluasan tawaran memberi peluang kepada mereka yang tidak mempunyai akses kepada internet. Going forward, in designing the further rollout of the AstraZeneca program, opt-in program, we will take into account people who are unable to access the website, and we will reach out to our community clinics to ensure that we can offer this on a voluntary basis to people. Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin menjangkakan lebih banyak vaksin AstraZeneca tiba dalam bulan mendatang dengan 1.1 juta tempahan kedua dari fasiliti COVAX akan diperoleh bulan ini. Dalam pada itu, Khairi berharap kerajaan Sarawak dapat mempertimbang semula keputusan untuk tidak menggunakan vaksin AstraZeneca. Ini berikutan keyakinan dan sambutan baik semua pihak selepas pendaftaran untuk penggunaan sukarela vaksin jenis berkenaan dibuka semalam. Tapi saya harap kerajaan negeri Sarawak dapat timbangkan semula sebab semalam kita tengok keyakinan terhadap AstraZeneca sangat-sangat baik sekali ya, dalam tempoh masa tak sampai 3 jam 260,000 slot temu janji bagi AstraZeneca habis ya, dan kita terpulang kepada kerajaan negeri Sarawak sekiranya mereka buat keputusan untuk terima vaksin AstraZeneca selepas keyakinan yang ditunjuk oleh rakyat semalam. Saya terbuka untuk buka di Sarawak. Khairi turut mendedahkan 80% daripada 8,000 individu yang membatalkan pendaftaran menerusi MySejahtera telah menyertai permohonan mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca. Situasi semasa COVID-19 di negara ini. Bilangan pesakit yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU mencatatkan rekod tertinggi dengan 352 orang. Jumlah kematian turut mencatatkan angka tinggi dengan 18 korban hari ini. 2,500 kes harian baru dicatatkan. 432 kes lebih banyak daripada kes sembuh. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri. Ribu petugas akan ditambah Kementerian Kesihatan bagi menampung keperluan semasa. Usaha itu sedang dipergiat memandangkan kelulusan mengenainya telah diperoleh. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, penambahan kaki tangan turut dilakukan sejak pengisytiharan darurat. Ini termasuk menggerakkan 8,000 petugas dari kementerian lain bagi membantu petugas Kementerian Kesihatan. Waktu yang terkini, Sarawak dan juga Kelantan, kita telah mobilize hampir 800 petugas ke Sarawak, dan untuk Kelantan kita telah pun membuat deployment dalaman ataupun di mana pergigian iaitu di mana petugas-petugas daripada Jabatan Pergigian digunakan, dan juga kita telah pun menggunakan pelatih-pelatih ataupun petugas-petugas di ILKKM iaitu Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana mereka juga expert dalam menguruskan kes-kes COVID-19 di ward-ward kritikal dan ICU. Larangan rentas negeri kekal sehingga 17 Mei ini. Penguatkuasaan diteruskan kerana ia merupakan salah satu punca lonjakan kes dengan 13 kluster berkaitan dikesan sejak bulan lalu. Antaranya kluster Sabu di Kedah, kluster Taman Malim Jaya di Melaka, kluster Jalan Gapang di Negeri Sembilan dan kluster Taman Rakyat di Terengganu yang kesemua jangkitan berasal dari negeri yang lain. Kluster Bunut Sarang Burung di Kelantan pula
kesan dengan varian Afrika Selatan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memberi jaminan pergerakan pulang pelajar sempena Aidilfitri bermula 7 Mei ini selamat dan terkawal. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Datuk Dr. Husaini Omar, kesemua pelajar juga diwajibkan menjalani ujian saringan kesihatan sebelum dibenarkan pulang. Balik ke kampung tu, balik ke rumah keluarga saja. Jadi sebelum nak balik tu memang saringan dibuat, saya makan dibuat ke atas pelajar tadi, saya makan juga dibuat ke atas pelajar tadi dengan keluarga dia. Maksudnya keluarga dia tu dalam keadaan sihat ke tidak. Tapi kalau keluarga dia dalam keadaan yang tidak sihat dan sebagainya, kita tidak benarkan dia balik. Mana kita benarkan dia berada di kampus lah. Beliau mengingatkan pelajar yang pulang ke kampung atau kembali ke kampus agar melaporkan situasi kesihatan jika bergejala. Fasiliti kesihatan berkaitan rawatan COVID-19 di Kelantan berada pada tahap kritikal. Justru kerajaan negeri bakal membuka Hospital Medan sebagai alternatif. Bayangkan penyakit-penyakit kritikal ICU terpaksa kita push dalam ward biasa. Ini keadaan yang sangat membimbangkan bagi kita di Kelantan. Dan oleh kerana HIO, House Isolation Order ini tidak berkesan, oleh kerana rumah-rumah ni yang boleh kata lebih 60%, 70% tidak sesuai untuk dijadikan HIO, maka keputusan terbaru hari ini kita akan bina field hospital. Ini menunjukkan keadaan yang begitu kritikal. Menurut beliau, Hospital Medan akan dibuka di tapak padang perdana Kota Baru, manakala sebuah lagi PKRC yang mampu menampung 1,000 pesakit akan dibuka di Kelantan Trade Center. Hospital Machang pula akan dijadikan hospital COVID-19 selain hospital Tumpat yang sudah mencapai kapasiti maksima. Sehingga kini sudah 7 PKRC diwujudkan yang kesemuanya sudah mencapai kapasiti maksimum dan hampir penuh. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikuatkuasakan di Taman Tanah Putih Baru Kuantan Pahang bermula Rabu hingga 18 Mei. Ini ekoran 11 kes direkodkan di kawasan berkenaan. Pada masa sama, PKPD di 6 lokaliti di Terengganu dan Kelantan tamat tengah malam ini seperti dijadualkan. Lokaliti yang terlibat ialah Kampung Belauh, Kampung PPRT Belauh Baru, Kampung Keruak, Kampung Pak Sek dan Felkra Keruak di kawasan Hulu Besut, Terengganu. Menurut kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagi negeri Kelantan, PKPD di Ma'had Tahfiz Al-Quran wa Qiraat di Pulau Condong Machang turut ditamatkan. Kesemua kluster tersebut terkawal dengan kes terakhir direkodkan pada penghujung April lalu. Menurut beliau, kesemua kes positif sudah dirawat dan kontak rapat telah tamat tempoh pemantauan selama 14 hari. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berharap pemberian vaksin kepada petugas media dipercepat. Jelasnya, golongan tersebut perlu diberi keutamaan kerana terdedah dengan pelbagai risiko sewaktu bertugas di lapangan. Kita lihat sekarang ni usaha perlu ditingkatkan lagi lah untuk membantu masa depan, di mana kebanyakan mereka ni masih belum mendapat vaksin lagi. Vaksin masih belum mendapat vaksin lagi, jadi kita lihat bahawa di Malaysia ni kita lihat bahawa usaha perlu digandakan lagi, terutamanya barisan depan untuk mereka mendapat vaksin dan juga untuk keluarga mereka, untuk diri mereka dan keluarga mereka. Dan ini peranan ni harus dimainkan oleh kerajaan supaya mereka ni mendapat pembelaan, terutamanya mendapat keutamaan terutama dari vaksin dan juga syarikat-syarikat membantulah dari segi kesihatan dan sebagainya. Beliau ditemui selepas perasmian program mesej penghargaan terima kasih untuk wira petugas Barisan Hadapan Negara di Angkasa Puri. Baru-baru ini, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar setuju agar petugas media diberi vaksin bermula hari ini. Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia hasilkan inovasi kekang COVID-19. Paparannya seketika nanti.
Adik nak bayar RM7 boleh? RM14 lagi baik. Kalau RM21 lagi baik. Oh, ayah pun tak pernah tahu. Risik mana risik? Sekarang dah zaman 2021 dah ayah. Semua benda online. Buka website Jom Zakat atau bayar di aplikasi Zakat On Touch. Lepas install Zakat On Touch, kita buat nombor IC ayah, alamat dan nombor telefon untuk daftar. Lepas tu, kira dah boleh guna untuk bayar zakat lah. Macam ni. Masuk zakat fitrah. Pilih berapa kita nak bayar. Bilangan orang. Pilih bank. Dan bayar. Ni resit. Wah, mudah betul lah sekarang ni noh. Nanti boleh kumpul zakat atau cukup hal sekali dengan zakat fitrah. Bayar dekat sini lah. Bank Negara BNM dijangka tidak akan mengurangkan kadar dasar semalaman OPR pada mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary MPC yang dijadualkan Khamis ini. Menurut ahli ekonomi OCBC Bank, William Wiranto, BNM telah mengekalkan kadar OPR pada 1.75% sejak penularan semula COVID-19 Januari lalu. BNM pada September tahun lalu menurunkan OPR kepada angka berkenaan iaitu tahap terendah pernah dicatat negara. Jelas William lagi, terdapat tanda-tanda sistem penjagaan kesihatan kini berdepan cabaran kritikal berikutan jumlah kes harian baharu COVID-19 meningkat melebihi 3,000 kebelakangan ini. Ini turut ditambah ancaman penularan varian virus dari India. Jika PKP dikuat kuasa, sebarang perintah kawalan baharu dapat menyelamatkan sebahagian besar kegiatan ekonomi. Ini sekaligus menghadkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi negara. Penyertaan Malaysia dalam Expo Dubai 2020 dijangka mampu menjana potensi perdagangan dan pelaburan bernilai 10 bilion ringgit. Jumlah itu dijangka dapat direalisasi menerusi lebih 1,000 padanan perniagaan dan pemeteraian 20 perjanjian persefahaman sepanjang penganjuran Expo. Menurut Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, kerjasama dengan Pavilion Amirah Arab Bersatu UAE perlu diperkukuh pada Expo yang dijadualkan berlangsung 1 Oktober depan hingga 31 Mac 2022. 25 juta pengunjung dijangka hadir ke Expo berskala besar itu yang disertai 192 negara dan organisasi antarabangsa termasuk 300 syarikat tempatan. Justru ia kesempatan terbaik menonjolkan kekuatan Malaysia sebagai hub perdagangan dan pelaburan untuk perniagaan di Asia Barat, Afrika Utara dan Asia Selatan. Penyertaan dalam Expo berkenaan akan turut meningkatkan kelebihan negara dalam bidang sains dan teknologi masa depan serta ekonomi baharu muncul seperti teknologi keuangan dan tenaga boleh diperbaharu. Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia MARII sedia menggunakan beberapa teknologi canggih dalam menangani jangkitan COVID-19 di negara ini. Agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu telah membangunkan beberapa platform pintar yang antaranya memanfaatkan kecerdasan buatan dan pengurusan data raya. Ketua Pegawai Eksekutif MARII, Datuk Madani Sahari memaklumkan, pusat simulasi dan analisisnya MARSAK berpotensi menjangkakan corak jangkitan dan mengenal pasti kawasan yang berisiko tinggi. Pusat itu juga mampu menetapkan saringan masa jangkitan virus, khususnya dalam usaha mencari pembawa yang tidak bergejala dan menghalang penularan lanjut virus berkenaan. MARII juga membangunkan kit ujian biochip ImmuSafe COVID Plus iaitu ujian serologi yang mengenal pasti jangkitan awal dan kehadiran antibodi pelindung. Ini melibatkan individu yang mengalami jangkitan awal sama ada bergejala atau tidak. Manakala aplikasi MARII Tracker pula akan mengenal pasti kontak rapat individu yang dijangkiti dan kumpulan yang boleh terus bekerja tanpa risiko. Sebahagian besar teknologi tersebut dibangunkan oleh MARII menerusi kerjasama dengan syarikat tempatan.
Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Samenta mengesyorkan pihak berkuasa agar pendekatan berunding terhadap pelanggaran prosedur operasi standard SOP dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS diperkenal. Pengerusi bahagian dasar dan hubungan kerajaan Samenta, Datuk William Eng menjelaskan, meskipun PKS perlu patuh ke semua SOP, namun masih terdapat isu yang berada di luar kawalan mereka. Samenta mencadangkan agar amaran keras diberikan sekiranya PKS melanggar SOP bagi kali pertama atau denda dengan nilai lebih kecil berbanding maksimum RM50,000 ketika ini. Pendekatan perundingan perlu diambil bagi mengimbangi antara usaha pengekangan pandemik dan memastikan kelangsungan ekonomi. Pada masa sama, PKS turut digesa mengamalkan tahap berwaspada yang tinggi dengan mematuhi semua SOP termasuk memberikan tempoh tambahan untuk pelanggan mengikut peraturan. Ketua Polis Negara baharu komited perangi jenayah dan salah laku. Paparannya seketika nanti. Di saat terkenang kembali kehidupan, impak pandemik menguji kekuatan, mengundang keresahan, mencabar kesabaran. Namun, redha membentuk ketahanan, menyuntik harapan, membina ketabahan. Percaya akan hikmah dan keajaiban dalam setiap ujian. Hadirnya Ramadan membawa keberkatan, melimpahkan rezeki, menjanjikan ganjaran. Bersyukur memberi lebih kenikmatan. Sesukar manapun cabaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Penglibatan lebih banyak pihak dalam penanaman komponen makanan ternakan boleh mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Ia sekaligus boleh menamatkan ketidaktentuan harga bahan mentah di pasaran yang banyak bergantung kepada harga makanan ternakan. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, melaluinya kawalan harga barang asas dapat dilakukan dengan lebih mudah. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, ia bergantung kepada harga pasaran dunia yang di luar kawalan kerajaan. Kecuali ada tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan untuk mengurangkan kesan itu pada harga pengeluaran, kos pengeluaran ternakan dan sebagainya. Long term, kita gembira untuk melihat lebih ramai pihak industri mencebur diri dalam penanaman jagung dan sebagainya. We can force dari segi dasarnya kita boleh galakkan, kementerian boleh menggalak pihak industri, pihak persendirian untuk membuka lebih banyak ladang jagung dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program My Best Buy Aidilfitri di Putrajaya. Speaker Dun Kelantan, Datuk Abdullah Yaakob mengisytiharkan kekosongan kerusi Dun Melur. Pengisytiharaan dibuat selepas Dewan menerima sijil kematian penyandangnya, Allahyarham Dr. Muhammad Yusnan Yusof. Maka insya-Allah Setiausaha Dewan akan melakukan serahan tangan pada hari ini kepada pengarah SPR Negeri Kelantan memaklumkan secara resmi kekosongan kerusi tersebut. Terserahlah kepada SPR sama ada nak mengadakan pilihan raya ataupun tidak. Sebab dalam suasana biasa, kalau seseorang adun itu meninggal ataupun hilang kelayakan sebagai adun, bermakna kerusi itu kosong sebelum tempoh 3 tahun, 36 bulan. Sebelum tempoh 36 bulan, maka SPR perlu mengisi kekosongan itu, perlu mengadakan pilihan raya.
Allahyarham Muhammad Yusnan meninggal dunia pada 30 April lalu akibat serangan jantung. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menyerahkan tugas beliau kepada pengganti beliau, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani. Penyerahan itu sekaligus menamatkan perkhidmatan beliau selama hampir 4 dekad dalam pasukan. Pelantikan Datuk Seri Akril Sani mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah dengan nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis. Laporannya bersama wartawan Mohan Shinasami. Esok, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani akan melaksanakan tugas sebagai Ketua Polis Negara yang ke-13. Hari ini di Bukit Aman, Ketua Polis Negara yang ke-12 Tan Sri Abdul Hamid Badur telah pun menyerahkan tugas secara rasminya kepada Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani. Untuk pengetahuan anda, jawatan pengurusi Perkap juga turut diserahkan kepada isteri Ketua Polis Negara yang baharu bagi melaksanakan tugas bermula keesokan hari. Untuk pengetahuan anda, Tan Sri Abdul Hamid Badur telah pun berkhidmat di PDRM selama 40 tahun dan memegang jawatan Ketua Polis Negara yang ke-12 selama 2 tahun. Majlis serah terima tugas Ketua Polis Negara tersebut disaksikan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, mewakili Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Upacara pemakaian pangkat Ketua Polis Negara oleh Datuk Seri Dr. Ismail kepada Datuk Seri Akril Sani turut diadakan di majlis berkenaan. Tan Sri Abdul Hamid berusia 62 tahun berkhidmat sebagai Ketua Polis Negara ke-12 bermula Mei 2019. Beliau telah mula berkhidmat dalam pasukan polis sejak 4 November 1979. Saya dengan ini, apabila saya telah serahkan jawatan, saya memberikan segala sokongan, segala kepercayaan, keyakinan saya kepada Datuk Seri Akril untuk mengemudi PDRM dan seterusnya. Dan saya yakin keterampilan beliau, pengalaman beliau dan kelulusan akademik beliau yang tinggi itu akan memberikan banyak manfaat kepada pasukan dan negara. Datuk Seri Akril Sani menyertai PDRM pada 2 Februari 1986 sebagai Cadet Assistant Superintendent Polis ASP. Seterusnya, beliau turut memegang jawatan pengarah beberapa jabatan di ibu pejabat Polis Bukit Aman, antaranya Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Saya yakin dan saya menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap barisan pengarah jabatan, barisan ketua-ketua polis negeri, polis negeri dan juga ketua-ketua polis daerah untuk bersama-sama membantu, untuk kita berganding bahu, untuk kita meneruskan tugas-tugas yang masih lagi belum selesai untuk dilaksanakan ke arah memastikan kehidupan masyarakat tadi. Yang pertamanya untuk kesejahteraan rakyat dan juga keselamatan dalam negeri ini. Pada masa sama, pengurusi Persatuan Keluarga Polis Perkap Puan Sri Nur Azrin Marzuki yang juga isteri kepada Tan Sri Hamid Badur turut menyerahkan tugasnya kepada isteri Datuk Seri Akril Sani, Datin Sri Zaitun Muhammad Isa. Turut hadir sama ke majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 Jonathan Yassin dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Dahlan Abdul Aziz. Mohan Shinasami, Berita RTM. Seorang lelaki didenda RM5,500 kerana mengugut dan menyerang ahli jawatan kuasa pengurusan Pangsapuri di Kota Damansara 2 tahun lalu. Hukuman dijatuhkan Magistrate Nur Syahira Abdul Salim selepas tertuduh Syed Muhammad Nizam Syed Husin mengaku bersalah ke atas ketiga-tiga pertuduhan. Syed Muhammad dituduh sengaja menendang Muhammad Khairul Anwar pada bahagian badan sebelah kiri mangsa. Dia juga didakwa melakukan khianat dengan merosakkan besi palang pengawal milik pengurusan Pangsapuri. Selain itu, Syed Muhammad juga didakwa menyatakan ugutan jenayah terhadap mangsa sama. Semua kesalahan dilakukan di bawah blok Pangsapuri berkenaan pada November 2019. Kejadian melibatkan tertuduh itu tular di media sosial. Lelaki yang menggelarkan dirinya sebagai Lan Gila dirakam beberapa kali mengugut untuk mencederakan sesiapa yang cuba mengunci tayar kenderaannya.
apa cerita persiapan terbaru skuad negara ke Tamasya Olimpik Tokyo? Ya, untuk laporan penuh bersama rakan penyampai Nazri Fahmi, silakan. Yuyin Khairul bawa bendera di Tokyo. Hamilton juara di Portugal, Miller lebih hebat di Harris. Assalamualaikum dan selamat malam. Seandainya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan semula susulan peningkatan kes COVID-19, ia tidak akan menjejaskan Persamaan Atlet Negara Kesukaan Olimpik Tokyo 2021 yang berbaki kurang daripada 3 bulan saja lagi. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naina Marikan yakin situasi ini sudah menjadi kebiasaan buat atlet dan institusi sukan negara. Tak ganggu sebab mereka dah terbiasa dengan semua model. Mereka terbiasa dengan quarantine based approach, a hybrid of quarantine dengan home based approach, dan mereka ni antara orang yang menjadi penjaga kepada pematuh SOP yang tinggi. Setakat ini memang saya amat tidak risau. Yang terlibat kebanyakan ini adalah mereka yang berada di kejohanan luar, balik daripada negara-negara yang mempunyai risiko tinggi. Macam balik daripada Portugal, daripada Poland hari itu kan. Tapi yang atlet-atlet senior pada waktu ni tak ada. Alhamdulillah mereka berada dalam keadaan yang bagi saya cukup kata terkawal. Pada masa sama, Datuk Seri Rizal juga turut berpendapat pelaksanaan PKP juga tidak akan menjadi satu cabaran yang masih berada untuk atlet dalam proses kelayakan ke Tamasya terbesar dunia itu. Berbaki 89 hari saja lagi, seramai 12 atlet sudah pun mengesahkan slot ke pentas Olimpik. Malaysia mensasarkan seramai 33 atlet yang akan melayakan diri ke Tamasya Tokyo yang akan bermula Julai depan. Semangat atlet-atlet yang nak ke Olimpik masih berada pada tahap yang tinggi. Slowly to get the peaking performance, to peaking peaking phase. Dan saya lihat dalam tempoh 2 bulan ni saya rasa semua atlet berada dalam keadaan yang amat baik. Selain itu, Datuk Seri Rizal masih optimis dengan kemampuan atlet terjun negara ke kejohanan Piala Dunia Terjun Final yang sedang berlangsung di Tokyo ketika ini. Menurutnya, kejohanan tersebut boleh disifatkan sebagai aksi pemanas badan setelah sekian lama tidak dapat menyertai kejohanan luar negara. Saya mengharapkan akan ada peaking. Fasa kemuncak itu akan berlaku dalam secara beransur-ansur, dan kerana kita ada 3 bulan lagi. Dan dalam tempoh 3 bulan ini kita mengharapkan kita dapat menyaksikan ada peaking performance itu akan meningkat sehingga pada waktu yang mereka perlu beraksi di Olimpik nanti. Saya masih lagi optimis bahawa mereka akan menunjukkan performance yang lebih pada ketika mana beraksi di Olimpik nanti. Bagaimanapun, gandingan penerjun lelaki negara Ozzy Liang Chiu Yi-wei gagal untuk menempati tiket kesukaan Olimpik selepas meraih tempat ke-7 pada aksi final acara 3 meter seirama. Disusuli aksi penerjun muda negara Jason Jabilin Hanis Naziro Jaya Surya turut gagal dalam misi memburu tiket. Selain itu, gandingan penerjun sensasi negara Pandilan Rinong Leong Mun Yi sekadar meraih tempat ke-4 dalam acara 10 meter platform seirama wanita pada aksi final. Difahamkan MSN dan ASUM menuntut keputusan yang lebih baik daripada atlet negara pada kejohanan ini. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menekan solat fardu isyak dan solat sunat tarawih. Kita balik ke perkembangan berita seterusnya. Susulan langkah ketat penganjur Tamasya Tokyo Togop, Majlis Olimpik Malaysia akan mengadakan satu bengkel khas kepada pegawai, atlet dan pengamal media yang akan bertugas di Olimpik Tokyo 2020 pada bulan Julai nanti, khusus bagi memberi gambaran lebih jelas terutama berkaitan SOP terkini sebelum ke Tokyo. Jelas Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria, bengkel itu penting bagi mempersiapkan dari segi mental dan fizikal. The prohibition of movement of the athletes
Yeah, you can't even go to nearby, town of shops or whatever. Yeah. So you are limited into the bubble concept. Yeah, essentially it's a bubble concept lah. But what we're insisting that the bubble should start before we embark, before we fly. That's why there are discussions just now. What kind of mode of transportation that we want to take, whether it's a chartered flight, a normal flight. Dalam masa sama, beliau menyatakan kejohanan kelayakan masih lagi berlangsung dan beliau berharap lebih ramai atlet negara layak ke Olimpik Tokyo 2020 nanti. Beliau berkata demikian selepas mempromosikan mesyuarat ahli lembaga eksekutif MOM ke-26 di Wisma MOM. Sementara itu, pemain badminton bergu negara Goh Liu Ying dan atlet memanah Khairul Anwar Muhammad dipilih sebagai pembawa jalur gemilang pada Sukan Olimpik Tokyo 2020. Jawatan Sri Mohamad Nozar Zakaria ini merupakan kali pertama kontijen negara mempunyai 2 pembawa bendera di Olimpik sejak negara mengambil bahagian dalam tamasya itu. After taking into consideration various factors, the EB has selected Ms. Goh Liu Ying from badminton and Mr. Khairul Anwar bin Muhammad from archery as a flag bearer for the Malaysian contingent at the Olympic Games 2020. Liu Ying, 31 tahun, kini di ranking ke-7 dunia bersama pasangannya Chang Pen Sun merupakan penampilan keduanya di tamasya Olimpik setelah pasangan itu memenangi pingat perak di Rio 2016. Manakala Khairul Anwar yang merupakan pemenang pingat perak kejuaraan memanah dunia 2019 dan juga pemanah pertama Malaysia diberi penghormatan selaku pembawa bendera akan bersaing untuk penamat podium pertamanya setelah tampil di London 2012 dan Rio 2016. Menjelang Sukan Olimpik Tokyo 2020, atlet memanah negara Zarif Shahir Zulkifli akui dia perlu memanfaatkan sebanyak aksi kejohanan kelayakan berpasukan di Korea Selatan pada bulan Jun ini dalam misi memburu slot ke Tokyo nanti. Jalal Zarif selain memperbaiki kualiti panahan, dia juga perlu memperkuatkan fizikal dan mental menjelang aksi di Korea Selatan. Macam untuk diri sendiri, saya rasa macam lebih kepada mental untuk berhadapan dengan pihak lawan lah. Sebab kita tahu pihak lawan ada yang orang cakap kuat. So daripada situ kita punya mentality, kita prepare untuk aku boleh beat dia. So tak payah nak takut untuk shoot macam tu lah. Tambah beliau, seandainya slot acara berpasukan Olimpik tidak berjaya, maka tumpuan akan diberikan kepada 2 tamasya besar iaitu Sukan Commonwealth Birmingham dan Sukan Asia Hangzhou di China 2022. Sebab kita tahu Sukan Asia dekat manah di Sukan Asia ni kuat, sebab kita tahu ada negara daripada Korea yang nombor 1 dunia pun ada di situ. So kita lagi fokus pada Sukan Asia. Saingan pembukaan kejuaraan motosikal Asia ARC 2021 yang bakal berlangsung di Liga Antarabangsa Sepang bermula 4 hingga 6 Jun terpaksa ditunda pada satu tarikh yang akan diumumkan nanti. Jelas promotor ARC Two Wheel Motor Racing, penundaan ini adalah permintaan daripada majoriti pasukan dan pelumba yang terlibat bimbang dengan peningkatan kes COVID-19. Pengarah Two Wheel Motor Racing Ron Hawk berterima kasih kepada kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang memberikan kebenaran untuk ARRC diadakan mengikut jadual. Namun mengambil kira pandangan dan pendapat pasukan yang terlibat adalah lebih wajar menangguhkan, bukannya meneruskan pusingan pertama. And I think this makes perfect sense as it's pointless to organize an event if everybody can't make it. And with the restrictions of travel now coming up for many countries participating in the Asian Championship, we think it's the wise decision to postpone the event to a later date. Pihak Two Wheel Motor Racing juga ingin meminta maaf kepada peminat sukan pemotoran Asia yang telah lama menantikan perlumbaan berkenaan.
Penganjur juga memberi jaminan musim 2021 hanya ditangguhkan, bukan dibatalkan. Jelajah Rwanda 2021, pelumba Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif melakar kejutan apabila meraih jersey oranye selaku Raja Bukit pada peringkat pertama yang bermula dari Kigali Arena Kigali ke Bandar Wamagana sejauh 115.6 km. Pelumba berusia 23 tahun itu mengungguli zon pendakian tunggal di Entunga sekaligus meraih 3 mata penuh sambil diikori pelumba tim Medellin EPM Bernardo Albiero Souza Arango. Sangat membuat tidak pada kejuaraan pada hari ini pada hari pertama. So memang agak lagi 7 hari. So memang akan dapat siapkan di sini lah. Perlumbaan peringkat pertama ini dimenangi pelumba Colombia Brian Steven Sanchez Vergara dari tim Medellin EPM. Aiman menambahkan perlumbaan di kedudukan ke-57 manakala rakan sepasukannya Carlos Julian Quintero Norina mengakhiri perlumbaan di tempat ke-26 diikuti Mikael Iop ke-36 manakala Artem Ovechkin dan Goh Junhwan masing-masing di kedudukan ke-50 dan ke-56. Perlumbaan peringkat kedua bakal berlangsung dari Kigali ke Huya sejauh 120.5 km. Kita balik ke perkembangan e-sukan. Tidak sampai setahun diwujudkan, skuad FIFA 21 Rimau FM sudah mencipta kejayaan membanggakan selepas berjaya melarikan diri ke kejohanan utama dunia FIFA E-Nation Cup 2021 di Copenhagen, Denmark pada 20 hingga 22 Ogos depan. Pasukan Malaysia diwakili Muhammad Lokman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafil berjaya menduduki tempat ketiga keseluruhan Play-off Zon Asia dan Oceania. Kejayaan itu melayakkan Malaysia bersaing bersama 23 negara terbaik dunia, bersaing merebut hadiah kemenangan lebih RM2 juta. Lokman dan Akmal tampil garang menumbangkan negara handalan Asia termasuk Jepun, Australia dan Korea. Bagi saya tak ada pressure lawan diorang sebab saya rasa saya memang setaraf dengan diorang. Even saya pernah jumpa banyak kali diorang di event-event di luar negara, di Barcelona agak saya pernah jumpa dengan player Australia, saya pernah jumpa dengan player dari Jepun. So basically saya tak ada rasa takut atau apa. Just saya kena confident dengan gameplay saya sendiri. Target saya di tournament nanti obviously first nak mengharumkan nama negara, nak buktikan bahawa Malaysia layak compete di peringkat ini. Dan obviously lah kita akan target untuk juara, kita akan target untuk menang semua game dan hopefully memang akan buktikanlah bahawa Malaysia layak berada di peringkat ini. Kejohanan FIFA E-Nation Cup 2021 di Copenhagen bakal menggunakan format round robin dan kalah mati. Sekian sahaja berita sukan untuk malam ini. Terus saja bersama kami di RTM. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di kebanyakan negeri sekitar barat Semenanjung sejak petang tadi. Dan hujan ini sudah pun mulai reda bagi negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Namun keadaan cuaca hujan lebat pada malam ini dilihat masih lagi berlaku di beberapa kawasan sekitar negeri Kedah dan juga Perak yang dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam.
Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca, terutamanya di musim peralihan monsun ini yang boleh menyebabkan keadaan banjir kilat, angin kencang serta kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca adalah cerah bagi kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah pada malam ini. Hujan hanya berlaku di 1-2 kawasan di sekitar bahagian pedalaman negeri berkenaan. Berbeza pula keadaannya bagi negeri Sarawak apabila keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir dilihat lebih tertumpu di beberapa bahagian sekitar utara negeri Sarawak ini, iaitu di sekitar Miri dan juga Limbang. Keadaan cuaca hujan lebat ini dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke lewat malam nanti. Kita teruskan pula dengan melihat keadaan tinjauan cuaca untuk pagi esok. Dijangkakan keadaan cuaca adalah cerah bagi kesemua negeri sekitar Semenanjung pada esok pagi. Hujan hanya dijangka berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai timur Semenanjung. Begitu juga keadaannya bagi negeri Sabah dan Sarawak apabila cuaca dijangka cerah bagi kebanyakan bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan, dengan hujan pada awal pagi hanya dijangka berlaku di sekitar bahagian Tawau Sabah, juga di sekitar bahagian Kuching di negeri Sarawak yang dijangka akan reda menjelang tengah hari esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menyaksikan saiz kepala bayi perempuan yang dilahirkan 5 bulan lalu semakin membesar begitu memilukan. Namun tiada apa yang mampu dilakukan si ibu Wan Rosnani Wan Yusof 41 tahun. Penduduk kampung Batu 2, Gua Musang, Kelantan ini sudah dimaklumkan mengenai kemungkinan anaknya menghidap penyakit hidrosifilis atau lebihan cecair di bahagian otak serta bibir sumbing ketika kandungannya 6 bulan. Anak kesembilannya, Suni Angun Abdullah, terpaksa diberikan susu menggunakan tiup khas setiap 3 jam sekali selain memerlukan rawatan di Hospital Gua Musang. Sejak akhir-akhir ini, anaknya kerap menangis, terutama waktu malam. Setakat ni dia royak. Kepala ni, malah dia tak boleh nak buat apa juga, dia kata royak. Kalau buat pembedah pun, dia hidup pakai mesin, dia kata royak gitu ni. Jadi, tak tahu lah Kak nak royak tak boleh hidup. Kak macam reda gitu lah. Sementara itu, Adun Galas yang turut bersimpati dengan nasib bayi berkenaan berjanji untuk mendapatkan bantuan bersesuaian. Ini saya nak menzahirkan rasa simpati di atas keluarga Kak Wan Rosnani ini, di mana anak beliau yang ke-9 ini istimewa, dan ziarah pada hari ini ialah untuk mendapatkan apakah bantuan yang boleh disalurkan kepada keluarga ini, sama ada bantuan daripada pihak kerajaan ataupun pihak-pihak lain, terutamanya untuk mengubati penyakit yang dialami oleh anak Kak Wan Rosnani ini.
Orang ramai yang ingin membantu keluarga bayi berkenaan boleh berbuat demikian dengan menyalurkan sumbangan melalui akaun Public Islamic Bank milik Wan Rosnani 6807665623 atau boleh menghubunginya di talian 016-743-4121. Maqasid Syariah dijadikan asas dalam pembangunan Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM 2021-2025. Menggunakan pendekatan prinsip daruriah, pelan tersebut bertujuan mempertingkat governance, integriti dan anti rasuah ke arah negara bebas rasuah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjelaskan, pelan tersebut akan digunakan dalam menganalisis persekitaran, penilaian risiko seterusnya merangka pelan tindakan pencegahan rasuah bagi tambah baik takbir urus. Untuk mencapai sasaran sifar rasuah bagi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia adalah amat-amat perlu kepada kesungguhan semua pihak dan terus maintain dengan istiqamah dan iltizam di samping maqasid syariah yang kita masukkan elemen sebagai satu kesedaran untuk kita semua insya-Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Beliau melancarkan pelan anti rasuah organisasi JAKIM 2021-2025 di Putrajaya. Turut hadir Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki. Taktik dua lelaki menyembunyikan dadah dalam bot tidak berhasil apabila taktik terbabit berjaya dibongkar pihak berkuasa. Pemeriksaan di perairan Tanjung Piai, Pontian itu menjumpai 1 kilogram syabu dipercayai milik mereka. Menurut Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Johor, Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria, suspek berusia 32 dan 34 tahun itu dikesan dalam operasi malam semalam. Pemeriksaan menemukan bungkusan putih disyaki berisi syabu disorokkan dalam bot. Suspek direman 7 hari dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebuah video memaparkan kelibat misteri kembali tular di media sosial. Menurut pemilik video, sosok misteri itu merupakan roh ayahnya yang telah meninggal dunia 10 tahun lalu. Ketika kejadian, dia dikatakan sedang menjaga ibunya yang sakit. Wanita yang tidak ingin dikenali identitinya itu berkata, pada November 2019, dia mendapat notifikasi pada sistem kamera CCTV yang menyatakan bahawa ada kehadiran di bahagian hadapan rumahnya. Foto daripada sistem CCTV itu menunjukkan terdapat sosok seperti hantu duduk di sebelah buaian yang selalu digunakan ibunya. Di Indonesia, tular sebuah video seorang pensyarah nekat mahu membuat kelas online meskipun sedang terlantar di hospital. Difahamkan pensyarah tersebut dimasukkan ke hospital kerana serangan strok. Pelajar yang memuat naik video itu, Balkis, berkata dia terharu melihat usaha pensyarah itu yang bersusah payah mahu mengadakan kelas. Lebih memilukan, pensyarah tersebut terpaksa dibantu beberapa orang. Seorang pekerja landasan kereta api di India wajar digelar wira sebenar apabila sanggup membahayakan nyawa sendiri demi menyelamatkan seorang kanak-kanak daripada digilis kereta api. Kejadian dipercayai berlaku Sabtu lalu apabila seorang kanak-kanak secara tiba-tiba terjatuh atas landasan ketika kereta api sedang menghampirinya. Lelaki tersebut, Mayur Shalke, nekat untuk menyelamatkan kanak-kanak itu dengan menolaknya semula naik ke atas landasan. Tindakan beraninya itu menjadi tular di media sosial selepas Kementerian Pengangkutan Kereta Api berkongsi video berkenaan. Paparan dramatik hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 3 Mei. Kami, warga kerja berita RTM, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terus sudi menyantuni barisan hadapan pada bulan Ramadan ini, termasuk kami di bilik berita RTM. Dan seperti biasa, teruskan patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di aplikasi My Sejahtera. Assalamualaikum. Salam sejahtera.